Tapi tak tahu inti dia apa. Try buka tengok. Buka sebiji. Wah. Kacang tak puas. Kacang mana aku tak boleh nak pergi. Allah, potong sandi. Hanya kacang, Bib. Aku dah ingat ayam barang dia. Potong lisan dia. Berapa tu? 2, 4, 6, 8 biji. 8 tak boleh makan. Tadi IC je. Dia rasa awak okey tak? Ha? Melu. Takkan melu bu dalam kepau. Ada. Nampak dekat basket tu. Ada. Olo lari ya. Dia pun Nutella. Dia. Nutella tu. Coklat. Dalam kepau. Oi. Hmm? Mana awak? Ha? Tapi coklat, kalau di luar negeri ada coklat pahit. Coklat, dark coklat. Pahit wak. Tak boleh pergi tu. Untuk dia masak kali kulit-kulit ke? Ha? Kali kulit-kulit kopor tu kot. Pahit ke? No? Biji tu. Biji nanti kan. Allah lagi tak nampak apa. Takkan sebiji habis awak. Enjutlah sebiji ni. Burger. Benjo. Benjo stong. Ha. Nah, lagi satu macam ni macam contoh ni apa dia? Hijau. Hmm. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan dan itu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu macam mana? Kita nak letak je. Nah, yang tu dia mencerita untuk umum ke untuk hang ke untuk orang lain? Ha? Untuk apa? Orang lain ke untuk umum ke untuk kita? Untuk semua. Umum lah. Tiap jalan cerita tu untuk umum. Tetapi bila dia cerita tentang mereka, kami telah berkata kepada mereka. Faham tak? Bila dia cerita macam tu. Allah Ta'ala ada cerita tentang mereka. Tapi dia cerita kat apa? Kami telah meninggalkan pesan kepada mereka. Ataupun kan, mereka tetap berpaling dari kami kan. So dalam surah Yasin pun banyak cerita pasal mereka kan. Dan ada sebut kami kan. So hari ni persoalan dia, bila kami, dia kata, dia duk cerita kami itu terhadap mereka. Surah sekarang ni, apa yang ada ni, cuba hampa fikir. Hampa punya position tu apa dia? Kadang orang nak baca Quran tu, tapi tak sedap tau. Okey, macam aku bagi hang skrip. Okey, aku bagi hang skrip. Wahab buat ni. Hang buat ni. Wafi, hang buat tu. Hang buat kerja ni. Hang buat kerja ni. Okey? So, okey, Wahab, semua Wafi, semua ready? Action. Ya, Wahab buat kerja tu, dia ni buat kerja ni. Ni nak tunggu momen skrip ni. Kata skrip dia nak kena apa tu? Yang lupa. Ha? Dream nak kena keluar skrip mula ni. Contoh dia, hai. Susah betul lah. Cik, saja skrip mula. Dream nak keluar. Lepas tu Wafi nak masuk apa tau? Hang pasal apa pula? Wahab pula masuk. Awak pasal kemarin tak habis ke? Dia ni tanya, awak kemarin pasal apa? Dia ni tanya, dengan yang Halim dengan Aziz tu lah? Wafi kata tak. Yang ni Wahab kata tak. Pasal Wahab kata yang kemarin. Lepas tu dia ni tanya, build up conversation. Dia tanya, apa dia awak yang kemarin? Wafi pula main peranan tak bercakap. Tapi tengok, duk tunggu. Bukan tengok dia ni. Bukan tengok dia ni. Tengok hang nak cerita.
Okey? Dalam perwatakan ini, movie tengah berlakon ni, yang perlu diam kameraman. Nak rekod. Yang perlu diam pegang lampu. Yang perlu diam pegang kamera. Dengan mic ni. Pegang mic lagi, apa semua yang perlu dia. Perhati. So, dalam Quran ni menceritakan kami dengan mereka. Ampun ni siapa dia? Director ke? Orang yang watak Wahab ke? Watak Wafi ke? Watak brother kita ke? Tak mana ampun ni? Ataupun ampun watak cameraman ke? Bila baca Quran tu nak tanya yang tu. Mana ampun kedudukan yang baca ni siapa dia? Ini cerita ni tak masuk lagi bab kedudukan, keberadaan makrifah itu sendiri. Okey? Belum cerita kat situ lagi. So benda macam ni nak kena teliti sampai macam tu. Tidak, you will miss it the point. Pasal the point tu Kami, mereka, aku, kan, Al-Quran. Kami berkata kepada mereka. Jadi dalam cerita, dalam bacaan tu kita tu posisi mana? Posisi tempat kan. Padahal Quran ni diturunkan untuk Umat manusia. umat Muhammad lah, umat semua. Paling tepat lah umat manusia lah. Tapi manusia, umat Muhammad tu rahmat dia segenap manusia. Alam dah menyeliputi. Okey, kita tak kira Hindu, Cina, apa semua kita tak kira kat sini. Faham? Yang berpaling daripada Allah Ta'ala itu, atau berpaling daripada keberadaan Muhammad itu, maka berpalinglah daripada keterangan Al-Quran. So hari ni bila kita nak berbincang tentang, sebelum kita cerita lagi, tak? Bila dia kata Allah itu maha berkata-kata, dan Allah juga maha mendengar, dan Allah juga maha mengetahui. Kalau tak ada alimun, kaunuhu aliman buat apa pun, tak ada connection alimun dengan ilmu, macam mana? Allah Ta'ala itu maha melihat. Kalau tak ada basar, tak ada basirun, tak ada kaunuhu basiran, connected dia tu macam mana? Allah Ta'ala itu hidup. Kalau tak ada aliman, kan? Kalau tak ada kaunuhu hayyan, hayun, dan hayat itu sendiri, mana kenyataannya? Dia menterjalikan keberadaan dan keadaan tu macam mana? Keberadaan basar, apa dia tu? Biji mata, bau. Dan kesinambungan basirun tu macam mana? Di antara basiran. So kenyataan basiran itu atas basar. Kaunuhu basiran, faham tak? Tahqiq kepada basirun, mentajalikan kepada basar. So hari ni bila kita nak cerita bila dia nak cerita tentang sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, macam mana kita nak mentajalikan benda itu? Keberadaan dia tu dekat mana? Dekat kambing ke? Yang sedang tu tidak. Apa bezanya kalau lembu duk mengunyah ngak macam kita makan sindam tu? Apa bezanya? Tak, kunyah sama kunyah, tapi dia ada benda lain dapat. Kita apa dia? Getah semata-mata bila manis habis. 2 kali kunyah sedia, betul tak? So, hari ni pula, bila kita duk baca, dua alik dapat sebutan, tapi kita tak faham apa yang kita sebut. Apa macam kita kunyah singgam yang dah berjam-jam dah. Mana dah habis apa pun tak ada. Siap berlagu ni, faham tak? Yes. Itu sebabnya bila kita bercakap, aku pernah berada di ruang fiqh tu, dan aku pernah bergelumangan dengan keadaan yang aku rasa okey macam ni. Aku rasa best macam ni. Tapi bila aku terkeluar sikit masuk dalam ilmu usul, aku nampak apa yang aku buat ni sebenarnya. Mana bezanya dengan yang lain tu? Bezanya aku kena penampak lah kalau aku bercakap dengan orang tak faham. Bila aku kata hampa ni sama je agama lain nak buat.
kena nampak. Pengajak dia ni, faham tak? Cakap tak sayang mulut. Tak. Dia petau. Tapi, Tak ego. ha? Dia petau tapi ego. Sebab suka nak mengawal, faham? Contoh dia, kalau kau tu mengajak di sini, kata satu orang lain macam yang ada duk berlaku sekarang, sebab nak mengawal ilmu tu. Nak kononnya nak jaga ilmu tu. Kononnya nak jaga kalau guru ni mengajak, orang lain tak boleh ngajak lah bab ni. Faham tak? Sikap tu, itu sikap yang sangat aku tak faham. Sedangkan awak kata selain rumah pemuka hak awak, tak ada satu ilmu. Semua ilmu Allah SWT. Kenapa ada sakit hati bila orang lain bersembang bab ni? Masalah dia timbul tak mana? Timbul tak mana? Sebab tak sedanglah intipati Al-Quran tu, keberadaan Al-Quran tu, cerita-cerita Al-Quran tu, macam kita buat movie tadi, okey? Aku nak buat movie, tajuk Terima Kasih Sebabi Hutan. Wahab, apa skrip? Tak faham, tanya orang yang hang nak sembang. Bukan tanya sepanjang jalan cerita tu. Aku nak pakai hang satu sudut tu ya, Wahab. So, satu sudut tu dalam keadaan tu, hang, Wafi, Edrin. So, hampa kongsi 3 orang tau pasal babak ni akan dipotong dan akan disunting, disambung balik esok macam mana pun. Tapi babak ni, Wahab hang kena faham peranan hang macam mana. Waktu hang masuk bawa ayat, hang nak letak ayat, apa hang concentrate dulu. Biasa telinga hang pasang siapa punya conversation tu. Dia. Lepas tu dia, hang. So masa hang nak sambut dia tu, hang dah ada mood dah macam mana hang nak sambut. Hang punya watak saya. Dan di luar penggambaran tu, ada orang yang mati. Sebelum audien perhati gambar tu, tanpa ada yang lain yang merasa. Faham? Kalau juru kamera duk parti, dia tahu dia sedang merakam. Dan orang yang pegang lampu atau pegang mic tu, dia tahu dia sedang bekerja dalam satu scene lakonan yang mana dia kena diam walaupun dia tahu dah Wahab nak cakap apa sekali, berapa kali cut, berapa kali buat lain. Orang yang pergi tengok wayang tu lah sekali lalu je. Hampa tahu babak yang bertengok 2 minit saat tu, kami buat dekat-dekat 4-5 minit. Yang nak ambil 2 minit tu, dia ni tak boleh-boleh duk lupa skrip dia. Kami tengok 2 minit je. Macam orang duk rekod lagu Sejati, lagu apa semua tu. Kita tak tahu berapa jam lagu tu dirakam. Kita dengar 5 minit je. Ulang-ulang. Kita tak tahu. Cut, tak ada feel. Cut, pitching lari. Cut, tempo lari sikit. Macam-macam lah. Sekali lagi apa. Tak boleh, tak sampai note, tak boleh ni. Aku tahu bisa kena. Tapi dengar lagu tu nak harif dia bila siap 3 minit setengah. So, okey, babak dalam tu, yang sound engineer tu, dia tahu berapa punya teruk arti ni nak menyanyi recording. Faham? Live dah tentu lebih lagi. So, dalam Al-Quran ni pula, babak-babak yang menceritakan cerita yang kita tak ada di situ. Kita tak ada kala tu. Satu part, menceritakan betapa teruknya Nabi-Nabi kala tu, kita ambil sebagai iktibar. Satu part. Dan bercerita tentang kita lah ni. Contoh dia, wa fi anfusikum afala tusirun. Ada apa kena mengena dengan cerita-cerita Nabi tu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa ada kena mengena dengan cerita-cerita Nabi tu? You see my point? So position tu adalah position kamu. Position tu adalah position Allah sedang berkata dengan siapa ni? Aku berserta di mana saja kamu berada. Adakah cerita tu cerita yang untuk orang lain? Dia tak sebut mereka pun. Dia tak sebut kami pun. Dia sebut aku di mana saja kamu berada. Ini ayat-ayat bagi orang-orang yang nak mengaji ilmu mengenal Allah. Aku lebih dekat daripada orang amreh kamu. Surah Al-Kahf ayat 16. Tak ada kena mengenal dengan mereka. Tak ada kena mengenal dengan episod. So apa kena mengenal apa ni cameraman dengan pelakon? Dia nak jaga pelakon tu pun dia nak kena jaga director ni. Director kata aku mau angle lain, pasal apa ambil angle tu juga. Pelakon punya pasal. Dia pegang mic, pegang lampu ke, yang jaga prop ke, dia jaga. Dia tak peduli.
Cerita apa tu aku tak peduli. Cerita aku ni dengan bos, babe. So bila bos sekali tengok aku dah getang lah. Pasal apa dia, lampu tak cukup terang ke atau apa ke. Atau position lari ke. Blur ke. Apa ke, tak sharp ke aku punya fokus. Itu aku dengan ni, pelakon tu tak tahu apa. Pasal director ni duk fokus monitor tu. Apa yang nampak dalam monitor tu adalah mata cameraman. Bukan mata pelakon, bukan mata penonton. Mata cameraman tu lah yang scene tu nak cantik macam mana. Director adjust dalam monitor. Kanan lagi, position kanan lagi. Okey cukup, sini. Action. Hang kena jaga sharp. Hang tak mau blur, hang tak mau apa. Masa bila nak bagi blur. Waktu dia nak teringat sesuatu ke apa, buat blur sikit, pum. Masuk cerita dia tengah teringat sesuatu. Okey, itu cerita-cerita yang kita pergi tengok. Kita tak tahu susunan, director, lighting, props, cameraman itu sendiri, sound engineer. Kita tak tahu. Yang kita tahu, kita tengok jalan story tu. So hari ni, yang kita duk tengok ni, siapa yang atok mereka tu? Yang nak jadi buku Quran ni. Taurat, Zabur, Injil, Quran ni apa semua. Bidah, siapa semua. Director dia apa dia ni yang duk atok daripada yang kita nak baca ni. Dan dalam kita baca ni pula, ada kena kat kita pula. Lagi sampel daripada movie tu. Ni dia tarik sekali dengan hang masuk dalam tu. Dia dah cerita-cerita ni pun saya dia swing sekali dengan hang. Aku berserta dengan kamu walau di mana saja kamu berada. Ni dia cakap dengan siapa ni? Cakap dengan Musa ke? Cakap dengan Nuh ke? Cakap dengan Ayub ke? Yakub ke? Quran ni dah tengah cakap dengan siapa ni? Aku ni tengah baca cerita, ada kena mengenang aku ke? Katanya pedoman dan panduan. So di sini proses usul. Di sini proses tasawuf. Di sini proses untuk mengenal diri dengan Allah. Bukan fiqh. Fiqh perlu. Tapi dalam pengajian ilmu tasawuf dan makrifah, kita kena kenal position ini. Mana awak nak letak cerita tu? Celakalah tangan Abu Lahab. Apa ada kena mengenang kamu? I don't know, you ask yourself. Dari cerita tu kita dapat pedoman. Pedoman apa? Kita dapat apa, panduan. Kita dapatlah satu cerita yang mana bukan cerita kita tapi adalah best dengan tak best. Itu saja. Pedoman ni apa dia? Sesuatu yang kamu boleh ambil. Itulah. Tetapi perjalanan hidup kamu bukan perjalanan hidup dia. Waktu dia berlaku tu tak sama berlaku kamu. Tapi sejarah 25 Nabi tu berlaku kat kamu. Faham baik-baik. Dia kena pecah bab ni. Ditinggal isteri. Dihina, dikeji, dituduh macam-macam. Sebab Quran tu berapa puluh kali kata sesungguhnya Muhammad itu tidak gila. So bermakna adalah orang tuduh dia gila. Macam mana boleh keluar? Tak mana ni? Sesungguhnya Muhammad itu tidak sesat. Bermakna ada lah orang tuduh dia sesat. Waktu bila? Nak tahu je tak? Umur dia berapa masa tu? Masa dia semayang ke? Masa dia berniaga ke? Masa dia buat apa yang sampai orang kata dia sesat, ada orang kata dia gila ni? Kenapa? Kau setakat orang pergi masjid berulang semayang 5 waktu, takkan orang nak kata gila? Golongan mana pula yang kata gila ni? Yes! Golongan mana? Fahaman ni macam mana? Semuanya umat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi apa yang membuat dia berkata dia gila? Dan ilmu apa yang dibawa oleh dia? Dan ilmu apa yang menyebabkan dia kata sesungguhnya agama yang aku bawa ini adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim dan Musa. Musa dan Ibrahim. So, agama apa? Tauhid. Sebut je agama tauhid. Tapi apa dia?
Aku boleh sebut agama tong ting ting tong tong tang. Sebut juga. Tapi apa dia? I'm sorry to say. Ha? Apa barang? Aku ni sebenarnya minta maaf kat hampa yang aku diam dari tadi ni bukan siapa. Pasal apa? Tak ada sebab. Sebab apa? Kami ni kawan. Adalah sikit. Apa dia kalau dah sikit? Sebenarnya aku ni ada masalah. Cukup ke? Mesti yang nak tanya. Apa masalah dia? Apa masalahnya? Sebelah ni baca kat ilmu tauhid. Apakah ilmu tauhid tu? Sebut je itu nama. Masalah, gembira, suka, duka, sakit hati, kecewa, dihina, dikeji. Semua ada keadaan. Semua ada rangkuman. Amarah, laumah, marhamah. Nak kena pecah apa dia ke benda? Rodiah, kamaliyah, mardiah. Apa ke benda? Pasal faham dia guna. Siapa yang Pasal apa hang buat bagi jadi susah? Benda patut jadi senang. Pasal apa hang faham lagu lain? Orang terang lagu ni. Sebab kau ni masuk siap. Dia melihat dari sudut lain, Pak. Macam kita cerita semalam lah. Huruf 6 dengan huruf 9. Kalau yang duduk dari situ, nampak dia 9. Yang duduk di pungkok bawah ni, nampak 6. Tapi yang tak dia marah, dia tengok tak betul. Panggil dia mai belah sini. Duduk di sudut aku saat kita sembang. Ni yang aku nampak. Okey lah ni aku pergi sudut hang pula. Oh. Aku tahu. Yang tanya aku pun dah tengok anak ni. Bila aku kata Aku bismillah. tak mau tengok 9 ni. Itu masalah dia. Aku dah tengok dah anak tu. Mama dah tengok 9 pula. Sudut pandangan. Mati ke apa? Hmm? Dia mati baru tahu. Kita cari jom kita nampak satu bangunan kita tukar. Bangunan apa tu? Ada orang kata sekolah, ada orang kata asrama. Hantar nak masuk tu orang. Masuk, oh, terjekit. Apa dia tekor punya macam ni? Tu pun ramai. Oh, kedai kek. Betul lah benda macam tu. Kena ambil tahu dulu baru hang boleh kata hang tahu. Dalam kontor tu, satu bangunan tinggi tu, macam kedai tu lah. Betul. Orang tanya nak pergi mana pergi kaunter. Buat apa pergi kaunter baru pecah cerita nak pergi makan nasi ayam. Nak pergi Pizza Hut. Baru kita pecah. Tapi kita kata nak pergi kaunter. Isi ke dalam tu je. Dia game dah. Kedai game ada. Kedai dia. Orang yang turun bas tu kat kaunter tu macam-macam arah tuju dia nak pergi. Nak dah yang semua ya. Tak kalau driver tanya nak pergi mana? Pergi kaunter. Ana mai RM1 Pak Rupang. Nak buat apa di kaunter? Nak kena nasi ayam nasi. Mai lagi 3 Rupang. Awak ni kan. Nasi ayam. Pasal apa nak pergi kena nasi. Kata depan tu pun ada. Dekat dia. Tak boleh ambil sibuk. Orang nak pergi mana punya pasal. Betul tak? Bawa jalur atas ni kan. Jadi bila orang kata benda tu. Betul tak? Payahlah kalau kata kita nak ambil lebih pada yang kita perlu. Macam tadi lah kita kata api kan. Dah nak motor. Ambil kemudahan kerja orang nak dia siap lah. Siapa suka spoket, siapa suka rantai, siapa suka sport ni. Tapi boleh lah juga orang ambil tau. Tengok bidang lah. Pasal hang naik motor pergi sekolah. Komen pun naik motor juga. Dia nak pergi mana pun. Tapi dia tahu keberadaan motor tu. Kalau kita kepeh-peh. Pasal apa pula dan harap siapa pakai minyak tak bubuh. 2 hari bubuh minyak. Macam-macam. Dia ni pelak rosak kan. Dia boleh tahu dah semua ni. Jadi kita masuk kata bahagian. Faham tak? Kalau hang faham solatun da'imun tu, hang tak peduli dah sebab orang duk kata sesat tak semayang ni. Sebab hang tahu kedudukan semayang tu bukan fa'ilun saja. Dan bila hang bersoal jawab dengan orang semayang fa'ilun ni, hang tanya, bukan saya tak mau semayang, saya tak mampu nak buat tu. Hang nak makan, hang tak mampu nak beli pizza yang large punya, yang besarnya. Hang nak makan juga, belilah yang kecil je. Semuanya. Hari tu hang tak ada duit. Tak nak juga hang besar. Susah lah jadi. Akan jadi susah.
Orang tua yang tak ada gigi nak makan muruku leceh lah dia. Muruku keras tau. Darah gigi. Mendera dia sendiri je. Dah tahu tak ada gigi nak makan buah muruku ni, buah apa tu? Kuih batu. Hindu. Payah. Awak dah tak mampu, tak bertemu khusyuk dan tawaduk, dan awak tak ada risau, awak tak ada masalah dengan keadaan diri awak yang tak peduli awak tak khusyuk. Sedangkan Quran dah tulis dah macam-macam. So it's okay lah. Buatlah. Pasal apa pula nak hentam orang ni sesat, orang ni sesat hanya pasal dia tak ikut cara awak punya opinion. Your mindset dia tak mau ikut. Awak kata tak kisahlah aku buat sudah, terima tak terima di sana. Tuhan kata lagu lain. Hang cakap lagu lain pula. Hang tunjuklah surah mana yang cakap yang buat hang setuju dengan percakapan hang tu tadi. Ayat mana? Nak tahu. Ya, pasal aku ikut Quran. Hang kalau nak ikut hang punya andaian, hang punya own firman, firman hang sendiri, pergilah, tak ada masalah dia pun. Hang nak ikut Wahabi, pergi. Hang nak ikut Salafis, hang nak ikut Syiah, hang nak ikut Sunnah. Mana ada masalah untuk aku? Sebab Allah Ta'ala itu, hang berurusan dengan apa yang hang lakukan itu adalah demi untuk apa yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan tuntut. Bukan untuk aku. Kalau hang sesat pun nak buat macam mana? Bila hang rasa diri hang tak sesat, Alhamdulillah. Bila hang rasa diri hang betul, Alhamdulillah. Bila hang rasa diri hang sesat, itu terserah lah. Hang nak menangis ke? Hang nak cari jalan ke? Hang nak pergi mengaji lagi ke? Atas budi bicara hang terhadap hang lah. Kenapa hang nak persalahkan orang lain di atas sebab hang rasa hang betul? Dan kenapa pula hang nak menghukum orang tak betul hanya disebabkan hang tak faham? Malaysia boleh. Itulah hari ini. Doktor Ada orang gila dalam kita ni. Ha. Okay. Ada security dalam kita ni. Ada belum Ada satu budak. Satu hari itu dia tak mau pergi sekolah, Wahab. Bila dia belah sekolah, dia belah sekolah, dia tak tahu nak buat apa. Setelah 3 hari dia main sekolah, cikgu tanya, pergi mana 3 hari tak main sekolah? Bapak saya dalam hospital. Dia kata betul kat cikgu. Lepas tu cikgu tak, oh sorry. Okey, duduk. Lepas tu dia belah 5 hari pula. Cikgu kata, bapak ada hospital lagi? Ya, ada hospital. Sakit apa dah? Dia kerja doktor. Nampak tak? Jadi, bila satu benda yang boleh jadi alasan, dan orang tak sedar benda tu, dan orang terima alasan tanpa usul periksa, maka begitulah jalan cerita dia. Oh, bapak dia dalam hospital, dia dengar sedih. Lepas tu main lagi beberapa hari, dia tak main 5 hari. Cikgu tanya, ada mana? Pak saya ada dalam hospital. Dia abang benda yang sama. Dia ingat cikgu nak lepas. Dan cikgu tanya dia, sakit apa? Pak saya tak sakit, dia kerja doktor. Tu dia ada dalam hospital. Baru cikgu nak tanya balik, pasal apa tak main sekolah? Itu benda dia macam ni. Kadang-kadang alasan yang orang bagi kat kita boleh tolak ansur. Tapi hang nak bagi alasan apa kat Tuhan ni? Poin dia atas situ. Kalau hang dengan Tuhan ni, hang nak bagi alasan apa? Hang takut apa kalau Tuhan tanya? Hang takut dengan siapa sebenarnya? Yang tak khusyuk dan tawaduk ni, yang aku dah letak dalam Quran ni, dan aku bubuh hukum dan rukun apa semua ni, hampir gagah buat juga walau hang tak ni. Hang ni takut siapa sebenarnya? Hang nak tipu apa aku? Hang nak berlaku apa? Hang diri tegak tu, hang baca Al-Fatihah, rukun qalbi hang ingat apa? Aku tak tahu. Innallaha ala bizatil sudud, dia bagi tahu dah. Bila hang baca, hang datang nak baca. Sebenarnya ni hang tak sedar aku nak bagi hang mudah ni. Hang nak buat apa sebenarnya ni? Apa beza hang dengan yang lain? So hang nak tipu siapa sebenarnya ni?
Han takut kat siapa sebenarnya? Dia kata hitaqullah ni apa dia? Han tipu aku beradab. Han baca qauli. Han buat fi'li. Tapi qalbi hang sedikit pun tak ada kat aku. Macam mana? Bukan kata kat orang. Aku sendiri macam tu. Betul tak? Everybody, semua orang biasa. Tinggal nak mengaku tak mengaku. Siapa yang tak mengaku tu tak ada masalah. Jalan je. Awak hidup dalam ketakutan atas kebodohan awak sendiri. Dan awak langgang. Awak berani buat de aja, buat juga buat atau. Awak berani buat betul kat Allah Ta'ala. Masya Allah. Kira dahsyat lah hampa-hampa ni. Kalau dengan bos hampa-hampa buat silap, bos lalu hampa dah getak lah dengan kira nak betul ya. Takut kena buang kerja. Niat semayang hampa kalau Allah Ta'ala reject ni macam mana pula? Sebab dia sebut dalam Quran. Beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Opposite beruntung apa dia? Rugi. So mana kedudukan hampa kalau hampa tak khusyuk, hampa bukan orang yang beruntung. Hampa orang yang rugi. Jadi nak kena fikir benda tu. Nak kena cari siapa yang beriman tu sebenarnya. Yang tak pernah meninggal semayang walau sesaat pun. Bukan dia tak ada hampa. Hampa pergi nak cari yang benda yang orang ingat aku tak pergi orang semayang kalau aku cakap ni. Aku bukan tak pergi orang semayang. Aku nak suruh orang jujur dia. Itu je. Kalau orang bertanya aku, I got no shame tu. Got no shame betul. Tak pernah khusyuk dalam solat tu. Fa'ilun lah. Tapi itulah. Aku stick dengan aku punya. Aku tetap dengan aku punya pendirian. Aku tak akan berlakon demi nak bagi orang ikut aku. Aku tak akan berlakon nak bagi orang dengar aku punya conversations. Aku tak akan berlakon demi orang kata aku betul. Biarlah 1000 mulut kata aku tak betul. Bila satu mulut ni mengaku, cukuplah dapat. Cukuplah hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Full stop. Jadi pada mereka yang takut dengan orang, saya tak mau berkawan dengan lepat. Bukan apa, sebab saya takut nanti orang kata saya macam dia. Saya pun tak semayang juga. Saya takut kat orang. Dulu mula sembang lain. Manusia yang mau diri dia disanjung, yang mau diri dia dilihat special, yang mau diri dia dilihat orang agung dia, orang suka dia, orang rasa dia special. Maka inilah permainan dia. Dia tak berani berjujur 100%. Awak cakap pasal daimun. Awak kata untuk menyatakan daimun ni fa'ilun. Macam mana ni? Kedudukan dia macam mana? Awak campur aduk yang batil dan hak indirectly. Kenapa tak cakap direct? Aku tak mampu buat fa'ilun tu. Sebab fa'ilun tu bukan benda yang mudah. 24 Nabi tak layak nak buat benda tu. Tak mampu. Sampai Nabi Muhammad dia tunjuk, tapi dia kata lalu. Dan Quran sendiri mengatakan mereka merasa mereka telah melakukan dengan sebaik-baik amal ibadat. Padahal mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Dia tak sebut nama Allah SWT. Tuhan kata aku berserta. Dalam satu ayat ini kata sesungguhnya mereka bertanggungjawab satu di hari kebangkitan di hadapan Tuhan mereka. Macam mana? Itu dia kata aku rahsia bagi insan dan insan itu rahsia bagi aku. Kena kenal lah tu. Awak nak pandang dari sudut fiqh, hinalah awak ni dijadikan oleh titik yang mana. Yes. Jadi bila nak sembang, nak pecah benda ni dari peringkat ke peringkat. Faham? Jadi bila kita hurai peringkat ni, kita bongkar peringkat lagu ni dulu. Supaya orang tak sabut lagi sabut.
Kalau kita soal dia berkata siapa dia jadi. Kita pecah hak ni dulu. So macam tu dulu. Tak ada, rejected lah. Kau dah reject anak merayu apa lagi? Out of repair. Dalam apa-apa Tak boleh nak repair dah, clean botol tu eh. Pertemuan tu dia. Yalah. Kan? Pasal dia dah sebut di akhirat kelak. Bermakna sebelum ini akhirat. sebelum di akhirat lah. Tapi benda ni itulah yang dikatakan masalah dia. Aku nak makan kepau ni, tapi kepau ni mana ya? Betul je mana? Balon dia bukan makan banyak, sikit je. Tak, masalah dia hari ni bila kita nak kupas benda tu, orang tak setuju. Sebab orang nak kata Allah mereka ni duk kira mereka punya apa? Hukum makan mereka ya. Oh mana potong sana. Itu masalah di Malaysia ni sekian lama lah. Sekarang alhamdulillah wafi dia macam orang pun tak peduli lah dia. Macam hantar orang protes kan. Tapi hantar takkan nak jadi macam tu bila hang dipilih untuk faham. Jadi kita yang berada di jalan ni sama-sama tidak mau berpaling lah daripada yang memahami. Daripada yang bodoh tu, bukan sebab apa bodoh tu dalam istilah apa menentang bila mereka tak faham. Kena cari menentang. Itu yang dikatakan berpalinglah daripada mereka yang bodoh, jadilah pemaaf. Pasal apa nak jadi pemaaf? Duk tak duduk dia tulis jadilah pemaaf. Surah 7 ayat 199. Duk tak duduk jadilah pemaaf. Pemaaf dan berlakulah baik. Ma'ruf. Berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Jadi bermakna nak jadi pemaaf ni hang nak kena ada masalah dengan apa? Hang nak kena sedang lepo tu tak sampai kat situ. Dia pun rasa lepas sampai. Disebab kelaziman benda ni yang telah sekian lama kita diajar melafaz dan menyembah. Kita tak diajar mengenal. Kita diajar huruf dan makna. Kita tak diajar maksud dan maudhu. Sedangkan benda lain kita ambil huruf makna maksud maudhu. Apa kaji tu tu? Setiap benda yang lain tu huruf makna maksud maudhu. Tapi bila mai Allah Subhanahu Wa Taala ni maudhu tak ada. Cengang boleh tak tahu cakap apa. Cuba kaji benda ni. Okey tengok ni ya. Kuehpaw. POW. Huruf. Makna dia kuih pau, maksud dia kuih. Maudhu dia yang ni ya. Mestilah yang ni kuih pau. Ini kenyataan di atas sesuatu yang disebut. Dah kenal kuih pau. Mana kalau orang sebut kuih kan? Hana kenal dah. Dah tahu dah. Nyata lah. Layar hijau pun dah tahu. Baru ada percaya bila ada nyata. So bila contoh dia kalau kata LIMAU huruf maknanya limau, maksudnya buah. Maudhu dia ini dia limau. Gila. Ni takkan yang ni limau. Makna dia yang ni labu mati makan limau. Ni yang ni. So barulah tepat kenyataan dia. Tapi bila mai ALLAH itu huruf, maknanya Allah, maksudnya yang berserta, bergerak, melihat, Tuhan mengetahui apa semua. Maksud dia maudhu dia mana? Dia mempertuhankan limau ni. Kenal juga.
terangkan surah Al-Hadid tu, dia kata dia kata dia zahir. Zahir, batin, awal, akhir. Wal awalu wal Ya. akhir wal zahiru wal batin. Nak tak mana. Itulah sebabnya kita minta Jakim ke atau raja-raja Melayu di Malaysia ni, tolong isytiharkan ilmu mengenal Allah ni legal. Tolong isytiharkan, perkenankan ilmu sifat 20 ini adalah wajib. Sebab nak kenal Tuhan, bukan kenal Allah. You ada you punya turning point. Berapa ramai anak-anak muda Melayu yang jadi hanyut dan tak ada turning point. Ni kucing tu kenal Tuhan tu. Kita tak kenal Tuhan tu. Itu yang malang. Itu yang jadi yang terkeluarnya. Terima kasih si babi hutan, Lam Alik Manzahia. Terkeluarnya juga My name is Muhammad. Semata-mata nak bagi mereka ada sikit kling dalam akal mereka, manik-manik fikiran ni terpecah sikit. Kenapa aku tak kenal Tuhan ni sedangkan anjing kenal Tuhan? Jadi kenapa lalas sekali bila kita nak soal jawab dengan mereka akan pukul benda-benda luar. Contoh dia rambut, contoh dia ini. Mandi wajib. Penampilan Tak buat macam mana dia buat. Nak buat macam mana dia buat. Jadi kita yang duduk lepok-lepok malam-malam dalam rumah, dalam macam ni, sepatutnya ilmu ni kita boleh lepok dalam masjid. Lepok dari malam sampai subuh. Hampa nak continue subuh, hampa on kuliah subuh pula Tak kat risau orang dia. nak curi ke apa. Betul. Rumah Allah, aku bicara tentang Allah. Kita tak cerita pasal orang lain, tak cerita pasal syurga neraka, kita cerita pasal Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah dia. Come on man. Buat lagi besar. Apa lagi besar? Kita buka Al-Quran. Dosa besar tu lagi besar ke Allah Taala lagi besar? Tapi hari-hari Allah Dosa yang besar tu lagi besar ke Allah Subhanahu Wa Taala tu besar lagi. Hamba nak kenal dosa, hamba duk diintroduce bab-bab dosa besar itu ini apa semua. Bab Allah Taala yang maha besar, maha kaya ni pun tak kira. Hari-hari dia sebut Allah tapi tak kenal. You see? Apa nak kata? Tadi. Bila lah di Malaysia ni para ulama fiqh bersatu hati dan bersetuju. Yang Kedah tu betul. Saya apa betul ya? Orang pun tak hantar kat aku. Kata mufti Kedah dengan apa ni? Wajib ke sebab tu. Apa ni? Jabatan mufti ya. Nak tekan supaya wajibkan sebab pengajian sebab 20 ni. Dengar tu rasa alhamdulillah lah. Okay. Sebab orang tua-tua dulu bawa benda begini. Kita duduk-duduk yang kita kecil-kecil itu sebab 20. Pujuk, tidang, kita besar dengan ilmu tu. Tak tahu lah ni bagi apa tu, bagi apa? Gadget kat anak-anak. Tak saya. Macam-macam dalam tu. Tak saya tunggu lama kalau kita bagi dia dari umur 3 tahun. Main umur 5 tahun. YouTube ni boleh buka dah. Dia dah. YouTube tergelincang tapi mak ketang. Bagus ni. Minta baik jadinya baik. Ibrahim dia nak kena sound awal-awal. Dengan putih betul. Oi, benda best, benda indah tengok. Lalas saya buat tengok macam mana pukulan orang-orang yang ekstremis ni. Masa aku tengok mayat Mat Kasim tu, orang duk viral ni. Aku dengan Zaid, kami dua. Orang tak ada. Tengok mayat bekerja-kerja ambil cerita api, lembut, cahaya macam mai, bersih. Dari segi orang yang duk fitnah dia tu aku tak beli ya. Dari segi nyata aku tengok dia ni. Kita belajar pada kifayah ni. Kita tengok mayat dia macam mana. Kita tahu mayat dia ni. Makam Mukasim ni naik macam mana. Berseri-seri mayat dia.
Tapi sampai macam tu sekali. Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita tengok. Tak ada keras kejung macam mayat. Mayat lembut elok. Tak tahulah mata yang mengkeji, mata yang menghina dia melihat mungkin nampak lagu lain. Tapi kita yang memahami apa yang maksud dia. Orang kata aku sokong dia aku pasal masa ada satu abang tu tanya ni seorang lagi. Yang kerja hospital tu lah. Dalam bilik mayat tu, forensiknya tu. Aku kali tengok masa dia kata aku tu aku diam. Hanya first time tu aku tengok dia. Masa dia hidup tak nak jumpa. Tak kenal pun tak. Tapi bila dengar kata dia meninggal, gerak Zaid, jom kita pergi Zaid. Zaid pun angkat mayat dia. Bayang dia yang famous macam tu, viral ni. Kami duk tengok duk viral ni. Dia meninggal selamat jalan lah, apa, member kupus, hilang lah, apa ni, apa semua. Tapi yang kami duk depan mayat dia ni. Orang masjid mai 2 kali tak mau. Dia pergi mahkamah dia menang pun. Ha? Apa masalah hampa? Kalau kata binatang mati pun, kita kena tarik bangkai dia tak tepi, uruskan. Macam mana hampa punya rasa hampa betul dengan Allah Ta'ala sampai mayat dia hampa tak mau tolong? Apa ilmu kebencian yang ada hampa sebar ni tak boleh ditanam di kuburan Islam lah. Hampa ni siapa sampai macam tu sekali kata kat orang? Dahsyat dia orang. Dahsyat. Dahsyat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, orang bukan Islam lalu mati, mayat dia orang usung, dia bangun berdiri. Tadi kau macam tu punya cantik. Yang kita ni mayat tak ditanam di kubur Islam. Aku pergi tu tengok, ya Allah, macam ni hampa. Sunnah ni tak mengikut ke? Mana kelak yang dia tengah. Mana yang dia kena ikut sunnah ni? Bukan sebab jumpa sahabat ni ikut. Macam tu buat. Apa lah, macam mana yang dia bawa ni? Tak boleh. Hang bayang kalau kata satu orang India meninggal, yang ayah pergi tu. Ni rumah ni kan. Ada dulu yang tua seorang nak pakai basikal rambut putih, ingat tak? Ingat tak? Rumah dia rumah hujung dulu, rumah Indra. Ingat tak? Wahid ingat? Yang putih-putih rambut tu duduk tidur dengan pangkin. Tepi laut petang dia bawa pangkin dia tidur. Dia mati. Dengar kok yo menangis. Ayah keluar. Dengan pakai kain pelekat dia keluar pergi aku mungkin. Ayah tanya apa-apa boleh saya tolong duduk tepi mayat. Cek mayat tu apa, mata dia ayah tolong baca tutup mata ya, ayah tutup mata dia. Lepas tu ayah tanya apa-apa mau saya boleh tolong apa. Sampai tu lepas sayang kat ayah. Bila ayah meninggal pun ada yang nangis. Hari raya kami hantar kuih di rumah mereka. Ayah suruh hantar rumah Kristian tu pun aku hantar kuih. Jadi macam mana mereka tak sayang tengok ayah ni. Pada orang yang protes dia, hentam dia sesat apa semua. Pada mata orang kapiak ni dia tak sesat. Yang kita duk tuduh kapiak ni, yang kita duk tuduh kan, yang menyembah selain pada Allah ni. Faham tak? Nyatanya, faham tak? Yang sembah tokong ni. Macam-macam jenis tokong lah. Betul tak? Tokong yang nampak ada, tokong yang tak nampak pun ada. So, mereka ni tahu. So kalau hari itu seorang padri mai, dia nak urus mayat Pak Kasim ni. Kalau dia urus, takkan salah. Kita lah yang malu. Mana nak tak muka? Dia kata kalau this mayat being tanam apa di kuburan orang Kristian, cuma nak menyelesaikan fardu kifayah, nak mengkebumikan mayat. Itu saja. Tapi takkanlah malaikat tak boleh masuk kubur Kristian. Takkanlah malaikat tak boleh soal jawab dia kalau dia bertanam di kubur. Sedangkan orang pergi Mekah, orang tahu lalut dia. Ha. So kalau kata mayat tu ikan belasah apa semua, macam mana pula malaikat nak soal jawab, nak masuk perut ikan? Cuba fikir secara logik, secara hukum akal biasa cukup. Tak payah pergi jauh-jauh ni. Mana muka makin ni nak temu mereka ni? Kalau tanam dalam kubur Kristian, tanam di jerat India kata ni, pada tak ada tempat contoh dia lah. Takkan malaikat tak masuk? Kalau dia seorang beriman, takkan Allah tak ambil dia pindah? Tanah suci tu di Mekah. Nama dia tanah suci. Tapi kalau orang mencuri duduk dari situ, ada apa kena mengenal tanah suci dengan diri awak hati yang mencuri? So kalau dia ni seorang hati yang baik, Zakaria hancur. Mayat dia macam mana? Ha. Takkan dia tak diterima Allah?
Hari ni kalau orang mati accident ke apa, kifarah Tuhan bagi. Kalau rumah terbakar, kifarah. Kalau orang ni kifarah. Kaya istidraj. Semua. Pasal apa yang kita border sangat orang yang ada attitude macam tu? Tu kali aku tengok yang dia duduk kata orang ni seorang lagi ikut dia. Ya, aku kali aku tengok dia. Macam aku nak tanya, hantau ke aku ni mengaji dengan dia ke? Aku main menziarah mayat ni. Kalau hangpa bagi peluang aku nak urus mayat dia. Bagi macam kuih je lah. Kalau dah tak ada tempat, aku pecah lah rumah aku ni. Lantai aku tanam. Sedangkan dia tak dibuktikan bersalah tu. Dekat mahkamah lepas. Come on, bersalah. Orang tu, Ya, kita faham. Tapi sebagai seorang Islam, Mana pada tu payah ni? Kan? uruskanlah. Betul tak? Mayat dah pun. Betul tak? Apa nak hukum apa lagi mayat tu? Macam ayah aku dulu. Bukanlah main-main. Tak main. Yang protes dia, orang luang yang main ramai. Masa nak bawa keluar mayat pun yang duk cawal Fatihah baca doa apa semua orang luang. Aku tak kenal abang tu. Dia makmuk. Hitam macam aku lah kulit dia baca keluar. First time aku tengok dia dalam hidup aku. Dia mai baca dari mana mai pun aku tak tahu. Betul tak? Ayah duk ada, hamba semua perut. Hamba duk kata dia ajak ilmu sesat lah apa semua, buat malu kampung lah, itu ini apa semua. Okey, ayah tak ada. Apa bezanya? Hamba selesa dah. Hamba rasa semayang, hamba semua okey. Kampung ni, apa dia ni? Masalah dia betul. Masa dia ada pun hamba tak mengaji, tapi hamba tak puas hati. Apa masalah tu? Penyakit hati, surah Al-Baqarah ayat 10. Terang-terang. Dia tambah je kat dia.